warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah selesai sama-sama melaksanakan solat zuhur berjemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari kalangan mereka yang sentiasa menjaga solat 5 waktu, kerana solat 5 waktu adalah tanggungjawab yang telah difardukan Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum bahawa sungguhnya solat ataupun sembahyang 5 waktu itu adalah tiang agama, dan barang siapa yang menjaga dan juga memperkukuhkan solat tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan bukan sahaja di dunia tapi di akhirat. Marilah sama-sama kita mendidik anak-anak kita, keluarga kita, supaya kita ini dapat menjaga solat 5 waktu, dan mudah-mudahan kita ini sentiasa menjadi orang-orang yang termasuk dari kalangan mereka yang mendirikan solat dan juga sentiasa bersama mereka yang taat dalam menjaga solat waktu. Sebab itulah Rasulullah SAW sentiasa mengingatkan kepada kita tentang kepentingan menjaga solat. Dan dalam masa yang sama juga kita tidak lupa untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga, keluarga dan juga khususnya ibu bapa kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan pertolongan selagi mana hamba-Nya tadi sentiasa menolong agamanya, yakni agama yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini agama Islam. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Quranul Karim, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah adalah agama Islam. Percayalah, dengan agama yang kita anuti ini, insya-Allah kita ini akan menjadi orang-orang yang sentiasa di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innallaha yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbul innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada mereka yang apa? Mutatahhirin di sini menjaga kebersihan, dan cinta juga, sayang juga kepada mereka yang bertaubat. Jadi tentu sekali manusia tidak lari daripada dosa dan juga kesilapan. Maka dari itu marilah sama-sama kita menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu dan setiap masa di atas kesalahan yang kita lakukan. Jadi kalau kita cakap tentang dosa, seperti mana yang telah kita jelaskan minggu yang sudah, tentang hal-hal yang mendorong timbulnya dosa. Ada perkara, kata Imam Ghazali, disebabkan kerana sifat rububiyah, iaitu sifat ketuhanan. Jadi manusia tidak mungkin boleh mengambil sifat Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat ketuhanan, di mana hanya Allah saja yang mempunyai sifat itu. Contohnya apa? Sifat ketuhanan ini adalah sifat, salah satu sifatnya adalah sifat takabur. Jadi Allah yang wajar bersifat takabur kerana apa? Allah yang menjadikan kita, dan Allah juga yang menciptakan kita. Jadi Allah sebagai Khalik wajiblah kita sembah. Sebab itu Allah bersifat mutakabbir, yakni takbur. Jadi manusia tidak boleh sama sekali mengambil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana sifat rububiyah hanya berhak dan pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana dialah Tuhan yang sebenarnya untuk selain Allah hendaklah melepaskan sifat ini dari dirinya. Sebab itu kalau kita lihat, saya ingin mengulangi kembali tentang bagaimana Fir'aun tadi, atau panggilan Ramses, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Termaktub dalam Al-Quranul Karim dalam surah An-Nazi'at, dia mengaku apa? Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang tinggi. Jadi sifat sombong, angkuh dan juga besar diri ini yang menyebabkan dia dilaknat ataupun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaklah kita tinggalkan sifat
ketuhanan ini hanya Allah saja yang wajar memiliki sifat itu. Sifat yang kedua yang kita maklum, sifat syaitania. Sifat syaitania ini akan melahirkan rasa apa? Rupa kejahatan seperti apa? Derhaka, dengki, lagi apa? Curang, menipu, mengajak berbuat kerosakan dan juga kemungkaran dan menghalangi berbuat kebaikan. Ini sifat-sifat syaitaniyah ataupun sifat syaitan tadi wajar kita hindarkan. Dan kita juga telah bicarakan tentang sifat bahimiyah, di mana sifat bahimiyah ini melahirkan kejahatan-kejahatan yang berpokok pangkal daripada keinginan hawa nafsu yang tidak terbatas, menimbulkan nafsu kelamin yang curang, sehingga menarik kepada perbuatan zina, liwat dan sebagainya. Sebab itu kalau kita lihat timbullah gejala-gejala homoseksual, lesbian, hubungan kelamin sesama jantina, tamak. Ini semua sifat bahimiyah, mencuri, makan harta anak yatim, menumpuk-numpukkan harta untuk digunakan dengan jalan memuaskan hawa nafsu dan syahwat. Ini yang kita bimbang. Salah satunya adalah sifat-sifat bahimiyah. Jadi hawa nafsu itu bukanlah tidak boleh dilayan, kerana setiap manusia yang mempunyai nafsu tadi hendaklah menikmati keindahan dunia ini. Tetapi yang dilarang apabila ia keterlaluan dalam melakukan suatu, kerana yang demikian akan menarik kepada pembaziran yang dilarang oleh agama, atau boleh menarik kepada berbuat perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kerana apabila sudah begitu sikapnya, dia akan menunjukkan sifat takbur dan angkuh, sama seperti binatang lah. Sebab itulah sifat ini dinamakan sifat kebinatangan, yakni yang umumnya disifati oleh binatang. Dan yang terakhir, Imam Ghazali mengatakan hendaklah kita hindarkan sifat subuhiyah atau sifat kebuasan, yang biasanya menjadi kelakuan orang yang tidak waras fikirannya, atau sifat binatang buas. Seperti mana kalau kita lihat ketika marah suka bertindak tanpa menimbang, suka berbuat kejam terhadap manusia dan binatang. Kadang manusia ni Allah SWT memberikan akal fikiran, tetapi dia bertindak lebih dahsyat daripada binatang. Kalau binatang tu, kalau kita lihat, dia memakan mangsanya kerana itu memang makanan dia, kerana dia tak ada lain makanan. Tapi manusia ni diberikan akal fikiran, makanan dah banyak di rumah pun dia memakan makanan yang haram, apatah lagi makan makanan yang ditegah dalam agama. Jadi semua sifat yang saya sebutkan tadi dilarang oleh agama, dan orang yang menyifatkan ataupun mengikut sifat-sifat ini harus atau mengubah kelakuannya supaya dia tidak dimurkai dan dibenci oleh Allah SWT, kerana balasannya nanti, yang balasan yang berat, bukan sahaja di dunia, malahan di akhirat Allah menjanjikan siksa yang amat pedih. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan dapat mengubah suatu kaum tadi sehingga dia sendiri yang mengubahnya. Jadi kita kena ubahnya dengan cara mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan tentang tasawuf atau akhlak, supaya ini kita tidak ada sifat-sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu kalau kita lihat, kita membaca tentang kitab-kitab Ihya Ulumuddin, ini semua sebagai satu tazkiyatun nufus, membersihkan nafsu kita, membersihkan sifat yang perlu kita buang. Yang ini salah satunya adalah sifat-sifat mazmumah. Jadi bila kita cakap tentang sifat-sifat mazmumah, sifat mazmumah ini adalah sifat yang mana ia adalah sifat yang keji, manakala sifat mahmudah adalah sifat-sifat yang terpuji. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, adalah kita mengambil sifat-sifat yang terpuji tadi, sifat yang baik, mencontohi sifat-sifat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi manakala akhlak mazmumah atau akhlak tercela tadi, salah satunya saya ambil satu contoh yang paling mudah adalah bohong atau dusta. Seperti mana yang telah dikemukakan sebelum ini, bahawa akhlak mazmumah ini adalah akhlak yang buruk, akhlak yang tercela, yang tidak sewajarnya manusia bersifat dengannya. Salah satu akhlak mazmumah
suka berbohong atau berdusta. Sebab itu ada pantun lah mengatakan siakap senohong, ikan gelama, ikan duri, bercakap bohong, lama-lama mencuri. Ini sifat bohong tadi. Jadi arti bohong ialah dusta. Penyataan suatu hal yang berlaku tidak setepat dengan keadaan yang sebenarnya. Dan bohong ini tidak sahaja kadang-kadang mencangkup percakapan tapi juga perbuatan. Tegasnya apa yang disampaikan itu tidak benar atau tidak tepat seperti yang dikehendaki, atau melakukan sesuatu bertentangan dengan apa yang disuruh, itulah dusta namanya. Jadi kita hendaklah hindarkan sifat dusta ini, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayatul munafiq salas. Tanda-tanda orang munafik itu 3 perkara. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila dia bercakap, berdusta atau bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, tidak tepati. Wa idza tumina khan. Dan apabila dipercayai suatu, dia khianat. Jadi kita hindarkanlah perkara ini. Kenapa? Kerana perbuatan yang saya sebutkan tadi adalah tergolong daripada golongan yang disebut sebagai munafik. Kalau ada salah satu saja, itu tanda atau ciri-ciri orang yang munafik. Kalau ada 3, confirm munafik. Jadi kita untuk menghindarkan perkara ini tidak lain tidak bukan, salah satunya lah kita menjaga solat 5 waktu dengan diiringan sembahyang berjamaah. Kerana apa? Orang yang sembahyang jemaah ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang dapat mengekalkan sembahyang solat berjamaah sebanyak 40 hari, ini bukan berapa waktu, dengan kekal dapat bertakbir bersama imam, iaitu takbiratul ula, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 2 kelepasan. Iaitu kelepasan pertama, kelepasan daripada sifat nifaq, munafik, dan yang kedua, terlepas daripada api neraka. Ini adalah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maha benarlah apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati sekalian, begitulah pentingnya hidup kita ini. Bukan saja kita disuruh buat kebaikan-kebajikan, tetapi dalam masa yang sama hendaklah kita hindarkan perkara-perkara yang dilarang dalam agama, kerana perkara ini akan bawakan kepada perpecahan. Jadi kalau kita lihat dalam kacamata agama Islam, bahawa dusta atau bohong itu adalah suatu yang sangat terlarang dan tercela. Ia juga merupakan induk dan pokok dari apa? Bermacam-macam kelakuan yang buruk, berpunca daripada bohong atau dusta tadi. Kesannya tidak saja akan merugikan masyarakat pada umumnya, tetapi juga merugikan orang-orang yang berdusta itu sendiri. Jadi kalau kita lihat, dusta boleh menjelmakan dirinya dalam macam-macam bentuk lah, bencana dan malapetaka. Contohnya seperti sifat kemunafikan. 1, sifat tamalluk, menyalahi janji, kesaksian palsu, menipu orang, berkhianat atau tidak amanah, dan lain-lain sebagainya. Apa itu tamalluk? Tamalluk artinya bujukan, iaitu memuji-muji orang lain dengan pujian yang tidak diyakini kebenarannya, sekadar untuk menyenangkan hati orang itu dengan harapan supaya memperolehi suatu kemanfaatan atau keuntungan dari orang yang tersebut. Istilah sekarang barangkali ialah mengampulah. Jadi menyalahi tamalluk ini perlu dielakkan. Kalau betul-betul orang tu pandai, kita puji sekadar yang ada, tapi jangan keterlampauan, keterlaluan hingga boleh membahayakan dirinya juga. Bila seorang tadi memuji hingga menyebabkan dirinya tadi ada bersifat takabur dan sebagainya. Dan kedua, kalau kita lihat dengan sifat bohong tadi, dia akan menyalahi janji. Menyalahi janji dapat terjadi dari 2 jurusan. Ada kalanya kalau kita lihat orang yang berjanji kepada orang lain tentang suatu perjanjian, tetapi dalam hatinya dia sudah berniat tidak akan menepati janji itu. Ada kalanya ketika berjanji itu sudah berniat memang mahu menepati janjinya, tetapi apabila beliau datang waktunya ia tidak memenuhi tanpa sebab dan uzur. Sebab itu kita kena elakkan. Padahal jika ia mahu dapat menepatinya, maka dengan apa sebab sekalipun terjadinya pengingkaran kepada janji, maka semua itu adalah dikira kebohongan tercela. Jadi kita berjanji itu mesti tepati, kecuali kalau ada betul-betul urusan yang tak dapat dielakkan, itu dalam Islam dimaafkan lah. Tapi kalau saya saja awak lambat,
bangun lewat dan sebagainya. Ini tidak tepati janji tadi. Jadi yang kedua sekali, kalau kita lihat, dia akan menimbulkan juga bila seorang tadi bohong tadi, dia akan bawa kepada kepalsuan, kesaksian palsu. Termasuk bentuk kebohongan yang tidak kalah bahaya daripada bentuk-bentuk kebohongan yang lain. Sebab itu Nabi SAW menyifatkan kesaksian palsu itu sebagai gejala yang melemaskan pelakunya, dijauhi. Kepalsuan yang orang yang menjadi saksi palsu ada kalanya berbentuk seperti orang yang menyatakan sesuatu yang tidak benar dalam penyaksiannya. Ini berlaku kalau dia nak mempertahankan ataupun nak membela seorang tadi, dia sanggup menyanyi palsu contohnya, ataupun dia tahu sesuatu yang benar tapi mengubah penerangan dengan tidak benar. Ini banyak berlaku. Demikianlah berbagai kejahatan yang boleh timbul dari sifat bohong dan dusta itu. Kerana itulah agama Islam, kalau kita lihat, telah menyebut dusta sebagai kunci masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Sebagaimana halnya benar atau jujur sebagai kunci masuk syurga. Benar dan juga jujur itu menyebabkan dia akan masuk syurga. Sebab itu Rasulullah pernah bersabda, wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hadis telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan awas kamu dari berkata dusta, kerana dusta itu membawa kepada kecurangan, dan kecurangan pula akan membawa masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan dalam tazkirah yang ringkas ini, marilah sama-sama kita menjaga akhlak peribadian kita. Semua kita ini mendapat pimpinan Allah SWT, dan kita tergolong dari kalangan mereka yang sentiasa diberkati hidup kita di dunia dan juga akhirat. Banyak lagi yang akan disingkap nanti. Salah satunya sifat takabur, sifat dengki, sifat khianat, bakhil dan kikir dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat mengetahuilah sedikit tentang akhlak-akhlak mazmumah atau akhlak-akhlak yang tercela yang perlu kita hindari apabila kita memejamkan mata, bila kita menghadap Allah SWT. Mudah-mudahan kita mendapat kasih sayang Allah dan akan dimasukkan dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma arhamna warham walidina warham ummata Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihanilah kami Allah, kasihanilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasihilah ibu bapa kami Allah, dan juga ampunilah dosa keluarga juga saudara mara kami Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.